Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini untuk pengajian kitab Tauhid, kita akan sambung perbincangan bab yang ke-23. Sambungannya pada muka surat 250, iaitu dalil yang kelima. Ini dalam kitab Ana lah. Dan kitab salah itu muka surat berapa? Ini Nusrah Ana ni muka surat 250. Dia rasa jumpa lah, boleh cari kan. Ya? 274. Kalau cetak kes lagi itu 274. 274. Baik, perbincangan masih lagi berkait dengan tajuk sesungguhnya di kalangan umat Nabi SAW ini ada yang tergelincir dari sudut akidah sampai ke peringkat menyembah berhala. Sampai tahap itu kesalahannya berlaku dalam bab akidah. Bukan kata silap-silap itu dalam bab tangkal, azimah, tidak. Tapi sampai peringkat menyembah berhala dalam konteks jahiliyah. Boleh sampai ke tahap itu. Cumanya dalam bentuk yang macam mana mungkin ada perubahan. Tapi kukuh mana pun dalam maksud sembah berhala ada berlaku sampai ke tahap itu. Maknanya itu tahap yang paling dahsyat lah. Baik, dalil yang kelima. Dalil yang kelima diriwayatkan dalam Sahih Muslim, dalam riwayat Muslim dalam kitab sahihnya daripada sahabat yang bernama Thauban radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallah zawaliyal ard fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablu mulkuha ma zuyali minha wa a'titul kanzain al-ahmara wal abyada wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'amah wa alla yusallit 'alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum wa inna rabbi qala ya Muhammad inni idza qadaitu qada'a فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَلَّا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَةٍ وَأَلَّا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan bumi kepadaku. Membentangkan bumi di mana Allah bui mana perluasan risalah aku ni bukan setempat adanya risalah aku. Sehingga aku pun dapat melihat belahan timur dan belahan barat. Ini isyarat pada ajaran Nabi ini berkembang seluruh dunia. Baik. Dan sesungguhnya umat aku ni kekuasaannya akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku. Maknanya sama ada sahabat disambung oleh generasi tabi'in. Mana Islam ni melalui mereka ni sampai ke seluruh pelosok dunia. Sama ada timur dan barat. Itu maksudnya. Dan aku juga telah diberikan dua perbendaharaan, yakni khazanah kekayaan dalam bentuk merah dan putih. Yakni ni Parsi Darum lah. Maknanya kita kata kuasa kerajaan Parsi Darum.
terbukti walaupun benda ni tak berlaku zaman Nabi, tapi berlaku di zaman sahabat, zaman Senoma. Jatuh kerajaan Parsi, kerajaan Sassaniyah, di mana maharaja dia pada orang nama Yazdajir. Jatuh. Begitu juga Rom, Ghulibatur Rum fi adnal ard. Mana Rom dan juga kita kata Parsi jatuh di zaman sahabat. Nabi sebut semasa dia hidup, Quran sebut Ghulibatur Rum. Itu maksudnya. Kuasa besar. Kalau sekarang ni kita kata kita kata macam kita mereka lah, kita kata Rusia, kuasa besar. Boleh jatuh. Maknanya itu isyarat kepada kedudukan kerajaan Madinah. Sahabat mereka dia boleh cabar dan menjatuhkan kuasa besar di zaman itu. Ini termasuk mukjizat Nabi lah. Dia boleh sebut perkara yang tak berlaku lagi atas wahyu daripada Allah. Nabi sebut lagi, aku meminta kepada Tuhanku untuk umatku. Mana aku mohon kepada Tuhan untuk berikan kepada umatku agar mereka jangan dibinasakan dengan malapetaka yang berpanjangan. Malapetaka tu, bahasa dia tu, apa dia tu? Basically dia banyak. Kalau itu kat musibah lah, musibah dia panggil musibah ammah. Dia Indonesia ni memang capur dah bahasa tu. Yang berpanjangnya, kita kata COVID 2 tahun lebih bodoh. Letih kat ada kita. Tapi tak ada siapa mati semua. Tu tidak lah itu. Kecil lagi sebenarnya kalau nak kira tu. Baik, tak apa lah. Aku minta gitu. Kalau dulu zaman Nabi dulu siapa habis keturunan, banjir tu siapa hilang semua. Tak ada bakar jadi. Tu cerita Nabi dulu ada tak kata lah. Kau nak samuk dah. Umat aku ni sampai bila-bila dikuasai oleh musuh yang bukan daripada orang Islam maksudnya. Sehingga musuh itu nanti akan merampas seluruh negeri mereka. Memanglah ada berlaku orang Islam ketika dia jatuh, setelah kejatuhan kerajaan Uthmaniyah kedua, maruah umat Islam sampai hari ini tidak tertebus lagi. 75 tahun dah Al-Quds itu di bawah jadi Hazari, itu maruah kita. Kena tanya diri kita, setiap hari ini kita doa ke tidak? Walaupun kita kedekut hangit letong pun kena doa. Walaupun kita kena hangit tak bui walaupun 10 sen bulan untuk Palestin, tapi doa tu jangan tinggal. InsyaAllah dengan doa tu Allah akan membenihkan lagi 1000 lagi kebaikan dalam diri kita. Jadi kita kena jaga. Doa pun tak boleh. Orang kata tak ingat, doa ni tidak mengapa. Doa ni tidak perlu hafal. Ya Allah, tolonglah saudara-saudaraku di Palestin. Begitu tak boleh. Mengalihkan mati. Kadang-kadang guna bahasa kita lebih meresap lagi. Dia punya makna ke dalam diri kita. Kalau sebut syarat tak erti buta, berilah kepada malaikat kami, sultan gini. Malakul maut malak lah. Kalau raja Malik, dia tukar lagi. Orang Arab ini palu. Tuk teruk pun. Malaikat tu dia. Malaikat mana tak tahu. Jadi kok Melayu saja. Kok Melayu sebab Tuhan lebih suka ambil dalam konteks doa kita tidak boleh membebankan masyarakat. Mesti apa doa ni? Mesti. Boleh. Kayak gitu. Tak kahwin ni ingat ada pun lupa. Bawa tak apa lagi. Dah terpayah pakai wing untuk email lah. Apa jadi franchise habis doa tu? Tak boleh dia tak kena. Cara tu tak kena. Misalnya anak contoh muda. Saja nak sebut ni biar faham je. Kalau teringat sebab ni jadi ingat semua. Saya pergi kuliah di satu kawasan kampung. Satu kampung. Jadi sudah kuliah tu dia mari jumpa dia dengan anak perempuan dia lah. Kok masalahnya menantu dia. Menantu dia ada masalah. Dia minta supaya saya mayajak, doa dan mayajak. Saya kata boleh, saya boleh buat. Tapi mau cik kena buat diri lah. Utama saya ni bantu saja. Lepas tu dia ada duit 5 riyal. Dia ada duit 5 riyal. Anak tak kata lah 5 riyal. 500 balik kurang. Dia tak kata lagi. Anak tak ambil lah. Bukan 5 riyal tak ambil tu. Sebab kata ustaz buat dah. Lepas tu anak tanya dia. Dia kita tanya gitu. Kata makcik-makcik. Makcik nak buat, makcik tak erti nak doa. Kata itulah bahayanya. Tak erti setua tu, tak erti nak buat apa tu. Sebab ustaz-ustaz kita ada kuasa, ustaz kita ada ajar suhapa tu.
Sekat masuk bilik air tak apalah, apa nak apa berlaku. Lepas tu kih dia pun spesifik kih ke dia. Tak mahu nak sebut kih dia. Pertama sekali dia sebut anak dia ni kerja naik kereta. Tak apalah, dia naik kereta tu walaupun bunyi negatif dalam masyarakat kita. Mayat je. Lepas tu tak cara mana kalau anak dia, anak tina dia. Biasanya ni suami yang tidak bertanggungjawab. 3 kau sebut. Naik kereta. Jangan silap faham, bukan anak kata naik kereta ni haram. Anak tidak maksud ni dia sebut. Orang naik kereta pun mayat tak tinggal. Naik kereta ni bukan kata pergi tarik gitu. Kereta tak payah kat dia juga ambil tu orang panggil tarik. Dia tak buat tali pun. Jangan silap faham pula. Dia kata nak doa mana tu mana? Ada doa naik kereta dah ada habis ada. Anak pun dah 2 kali keluar gini macam duduk. Masuk macam duduk dia dengan anak tina dia duduk. Anak boyak lah dia. Lama juga. Siapa ada orang lain mari duduk kat tepi. Ingat dulu kerja dia. Boyak kedua bini. Dia punya, dia nemu. Oh, dia kata begitu. Kok Melayu? Macam ayat kok Melayu. Kalau macam ayat kok Melayu, macam ayat Abdalati macam tu. Ayat Abdalati. Ilaha ni maknanya kita menghayati doa kita sampai dekat menangis, sampai bergerak-gerak jadi lepas tu khatung balik. Tak ada lain boleh nak jeriki kita lagi tu. Dia pun tak ada jeriki dia. No, nak jeriki orang. No. Jadi kita sendiri kena buat. Saya boleh bantu tak apa. Allah pula dia mahu. Anak pun tak tengok nombor siri duit baru lepas tadi anak pun tak lihat. Tapi anak tak ambil lah. Bukan kisi kita ambil tu. Kita rasa benda ni tak patut lah. Nak ayatnya daripada situ anak klik mikir bila orang kata klik kata bergerak orang kampung pahala pun sepatutnya doa ni untuk semua. Doa ni doa mukhul ibadah. Doa ni otot ibadah yang membuat ibadah. Sebab kita ke otot kita tu kalau lemah tu lemah dah tubuh ni. Bukan otot lain. Otak tu. Kalau bahasa ni otot ni sendi-sendi ke apa ni. Dia kena kuat tahu tubuh sihat. Begitulah juga yang menyihatkan kehidupan beribadah kita dari segi spiritualnya adalah doa. Banyaklah Nabi sebutan doa. Tiba-tiba dia salah faham konsep. Dia bukan saja dia mikir juga doa ayatlah ke mana dalam bahasa Arab. Doa mana ada bab naik kereta ni. Boleh Nabi tak ada kereta lagi. Ataupun kalau ada hadis bab tarik otor tak apa dia. Tak ada. Sebab itulah dia tidak kena orang yang mudah bukan ejen yang menyusahkan masyarakat. Nak jadi orang agama kena reti. Anak tu bimbang gini takut orang agama kadang-kadang dia nak orang bergantung dengan dia. Berapa jumpa dia sebab dia tak ada peranan lain dia boleh main dalam masyarakat. Oh kalau lagu tu rosok agama dia. Dia kata kalau dia tidak buat benda-benda gini kan tak ada lah peranan dalam masyarakat. Ini bahaya ni. Sebab tu kena mengaji lah biar kita tahu peranan kita sebenarnya dia. Semua orang itu dia suka panggil umat dia sama. Dia kena buat dia jadi kepala. Jadi orang ikut dia. Atau tersebut saya kata ada lain. Sebab lain tu sensitif lah sebab tu. Nah, itu nak ayat pun. Anda rasa begitu. Sebab ada orang anda tengok-tengok tu begitu. Na'udzubillah min zalik. Baik. Cuba kita tengok di sini lah ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala jadi sambung tadi lah. Jadi Nabi doa ni kepada umat dia ni 2 perkara tadi. Maknanya kalau Allah tu baru janganlah bala tu siapa kena semua siapa habis licin. Supaya umat Nabi dulu bila kena habis umat kaum tu siapa mati semua. Hak kafir. Kecuali hak lepas keluar daripada kampung tu. Samud dan sebagainya. Hak Nabi Nuh kita kata awal lagi daripada tu. Banyak tu siapa menenggelam ke bukit. Siapa anak dia naik atas bukit tinggi pun lemah lagi banjir biasa. Tapi tak percaya pada ayah dia. Anak tak percaya pada ayah dia yang bertaraf Nabi. Ujian dah tu. Ujian juga kepada Nabi Nuh. Sebab apa keluarga terdekat dia tidak support dia dalam perjuangan dia. Lepas anak rasa lah. Kita atas sifat manusia Nabi Nuh pun manusia. Sedih dia tu. Daging darah dia tu kekal dalam neraka. Seperti mana Nabi Ibrahim ayah dia kekal dalam neraka. Adalah hadis sebut. Bahkan jumpa dengan Nabi Ibrahim di titik sirat. Dekat dengan neraka Jahannam. Kita baca dalam hadis. Ayah dia dalam keadaan muka comok-comok, tapu-tapu muka, isyarat kepada melekatnya syirik itu dalam gambar yang kotor. Nabi Ibrahim kata malu ni, saya ni wahai Allah, kalau ayah saya masuk dalam neraka orang akan kenal, oh ni ayah Nabi Ibrahim yang dalam neraka kekal ni.
Maka dia minta pada orang dengan Allah, janganlah dia kena ayah dia. Maka Allah tukar dia jadi hemar, jadi binatang hemar. Masuk neraka. Sebenarnya dia orang tak kenal. Gapo dia kesimpulan kita pada habis itu banyaklah, antaranya masalah tauhid dan syirik ni perkara besar yang menentukan kekal ke tidak manusia dalam neraka. Sebab tu kena jaga sangat. Sebab tu kitab kita baca ni kitab tahqiq tauhid. Nak pastikan tauhid kita tidak bercampur bau dengan syirik walau sedikit pun. Dan kita nak jaga supaya tauhid kita ni biarlah dia kekal segar. Ahli sunnah semua faham itu. Tak kekal. Kecuali Khawarij saja kata kekal. Mu'tazilah kata kekal. Itu tidak ahli sunnah. Baik, selain daripada itu Nabi doa lagi. Doa yang kedua ni, janganlah mana orang yang tidak Islam menguasai selama-lamanya atau sepenuhnya, tak ada sah pun negara Islam, semua dikuasai oleh orang yang tidak Islam. Janganlah buat gitu. Sebab tu kalau kita tengok, kalau petua umat Islam masih ada lagi negara yang mana pemerintah dia orang Islam. Itulah aku mana pun duk bela sikit sebanyak Palestin pun duk uis senyap-senyap orang tak tahu. Kadang-kadang kita ni Muslim ni tak khabar, tak ingat. Kena ingat pada doa Nabi. Nabi kata man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minna. Kira disebut orang Islam dia tidak ambil tahu tentang hal ehwal orang Islam lain. Dia buat cara dia, tak cara umat Islam lain mana. Dia tak ambil tahu. Tu bukan buat aku tu. Nabi menafikan umat dia tu yang berperangai begitu tu. Maknanya kalau kita tak cara tak timbul, tak pernah doa besarkan awal duit. Maka kita ni sebenarnya hidup semaya sebelum Nabi tak ngaku umat. Tak bila Nabi tak ngaku umat, dia dapat syafaat Nabi lah. Itu isu-isu yang timbul dalam konteks bila Nabi tak ngaku umat, kesan dia tak nampak di dunia, tapi kesan dia sangat dahsyat di hari akhirat. Dahsyat di mereka. Kita kata apa Palestin pun kita sudah masuk sakit hati setahun. Anak-anak malah dia tengok budak jeri, sedih. Ada tu budak tu orang tahun, dah tahun kecek separuh tu. Sebab tu doa tekanan dia. Minta tu dah minta baju je. Sejuk dak ketar masa dia ditemu orang. Mesti sejuk kan ni? Tak cukup pakai dia. Ada dia tunjuk mati kerah mati. Sejuk tu ada. Jadi kita nak puasa lagu mana? Zaman dulu zaman internet boleh tengok secara live. Dah boleh tengok video, kadang-kadang buat dah betul live. Kita tak ambil tahu. So kena doa ambil tahu benda. Kena ubah sikap kita. Tapi nampak aja nak baca WhatsApp. Bokok baca WhatsApp sampai belok dah belakang dia. Tak ada gambar. Yang baca semua WhatsApp. Orang bergerak. Orang tak baca semua apa tu? Orang pilih-pilih je. Facebook habis dia baca. Dia tak ada baca Quran sibuk malam. Anak betul-betul nak kata gambar. Kalau kata marah, kita pun malah ajak kecek kasar-kasar gitu, tak boleh. Tapi fikir sendiri lah. Maknanya kita dengan telefon ni, kalau kita tak cerdik, kita lala dia boleh menyebabkan kita terpesong hidup kita. Mungkin akidah kita tidak terpesong, tetapi kehidupan kita, orang panggil din. Din ni kehidupan. Sudah lagi jauh benar, hidup. Dalam kata sehari-hari kita. Nak tidur tu tengok lagi bahasa. Mau jatuh telefon. Baru tahu mengatur. Jadi benda-benda lagu tu hati-hati kena buat perubahan. Sebab tu lah ni dalam kitab Hana sebut Al-Hatih tu telefon bimbit. Nak tahajud telefon bimbit. Jadi semua nak baca. Kena itu juga kata ni. 124 apa surat je dia bincang tentang telefon. Bagaimana telefon smartphone ni merosakkan kehidupan umat Islam. Dia bincang dengan cara Quran hadis. Dia cuba kaitkan. Lepas tu dari satu sudut dia kata kalau kita pandai guna internet, orang panggil zaman teknologi maklumat, kita pandai guna sangat banyak maklumat. Learning orang boleh tag. Buat masuk sepatah perkataan boleh tahu lalu turun ke hadis palsu atau tidak. Dengan ada aplikasi nak itu hadis. Ada tak ngaji belah mana pun boleh. Tu yang kemudahan. Sebab tu kalau ada orang pecek pun itu kelebihan zaman kita pun mana kan. Tu yang otak tidak ingat kuat, dia alat-alat moden pula untuk bantu tu. Kalau dulu dah ingat test mata-mata. Nak catat pun nak cari kertas pun baik. Itu perbezaan kehidupan zaman kita. Mana kalau dulu ada kelebihan dia, zaman sekarang pun ada kelebihan sesuai dengan zaman kita. Baik. Nabi kata lagi, cuba tengok di sini ya. Sesungguhnya Tuhanku telah berfirman. Ini hadis kursi. Maksudnya,
wahai Muhammad, bila aku telah meletakkan sesuatu, mana bila aku telah takdirkan sesuatu, itu maksudnya, maka ketetapan itu tidak boleh ditolak oleh sesiapa, pasti berlaku. Dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu, agar aku tidak membinasakan mereka dengan bala, bencana. Orang panggil apa ni? Bencana alam ni yang berpanjangan sehingga mati semua. Aku tidak buat begitu. Kalau umat dulu ada, Allah buat begitu. Sampai tak ada. Orang tentang kawasan ni, tempat kaum ni dulu, lepas tu tak ada. Mati habis. Dan agar aku tidak menjadikan seorang musuh berkuasa atas mereka dan selain kaum mereka sendiri, hingga musuh itu merampas seluruh negeri mereka. Tak ada sah pun negara orang Islam. Aku tidak akan buat begitu pada umat kami. Sekalipun manusia yang ada di seluruh belahan bumi berkumpul menghadap, walaupun seluruh dunia nak hadapi kamu, aku tidak akan benarkan mereka kuasai kamu semuanya. Sampai umat itu sendiri sebagai mereka menghancurkan sebagian. Kecuali sama-sama orang Islam itu balah mereka saling menghancurkan diri mereka sendiri, dan sebahagian mereka menawan sebahagian lain. Hadis ni orang kata, dia nak baca Bukhari Muslim, dia mengaji sampai mereka PhD. Pokok golongan mustasyrikin, golongan orientalis. Apa tu? Dia nak baca kitab Quran, dia nak baca hadis-hadis. Kenapa dia tak baca hadis? Mesti dia baca hadis. Bila dia baca hadis ni, mesti timbul pemikiran, kita nak merosakkan kaum Islam ni, kita rosakkan pemikiran bangsa ni, biar dia balik sama sendiri. Tak tahu dah gula ni. Di Malaysia sahaja dia buat hati, berkekoh nak hari. Berkekoh kita kata, kalau bahasa Kelantan tu, no. Depan kita kekoh ni, laki kita dakak apa tu, no. Tak dipakai lama, no. Tak apalah hukum mana, umat Islam balas sama sendiri ni sangat disukai oleh iblis, syaitan dan musuh Islam. Sebab dia kata itu punca kelemahan umat Islam. Dia buat hadis ini. Dia kata tu hebat gitu. Maknanya salah satu cara yang paling mudah, biar kita buat kalau bisa berubah lagi. Tu. Jadi benda-benda gini kita berhati. Sebab itulah dari hadis Nabi, dari hadis kita baca di Telipuk tu. Lama dah, berhenti, bukan berhenti, tangguh. Bukan berhenti. Nanti habis kitab tu kita sambung pula insya-Allah. Dan kita bincang sebelum ni, Nabi kata tentera-tentera iblis yang bernama syaitan ni, kalau setiap hari dia keluar, dia gini, kalau dalam riwayat tu Nabi kata iblis ni dengan tentera dia bernama syaitan, dia mesyuarat tiap-tiap hari. Dan iblis ni bila dia diarah oleh iblis, syaitan bila diarah oleh iblis, maka hasil kerja dia kena buat laporan setiap hari. Setiap hari. Jadi setiap hari dia juga. Tapi tak apa sebab dia kerja 10 masa. Dia bukan part time, dia full time. Nabi kata, salah satu faktor untuk kenaikan pangkat syaitan, kalau dia berjaya menyebabkan berlaku perceraian antara suami isteri. Apa maksud perceraian? Putus hubungan. Balas sampai bercerai berai. Mana kalau tidak dan suami isteri pun jadi tak tegur siapa. Ada siapa pada NGO ni, kedua-dua ni pada NGO Islam. Minta maaf saya sebut ni, kalau tuan dia dengar pun jangan terasa hati lah. Sebab anda tak sebut NGO mana. Kita di Afrika ni, cuma ada sebut sin. Beza pada NGO. Anak dan nikah tadi sama Islam. Ada tak dia takut fikrah berbeza. Lemah kan? Gaya-gaya nak pulang lembut. Ayatnya syaitan telah berjaya merosakkan pemikiran kita. Pasal kita ni, Islam hebat lah. Dengan ada fikrah kita sedia, ada tasawuf, pemahaman kita, ada tim ni, semua ada unit-unit kita. Kita rasa mana? Rupanya ada salah lagi unit dia tak tahu dia. Tim iblis dia tu telah merosakkan pemikiran. Akhir sekali tak ada ni kau. Berapa tahun tertangguh pun itu 2 tahun. Lepas tu tak lagi mau sama nak ni. Tu duduk selok situ, hari duduk selok sini. Akhir kali nikah juga. Lah ni jumpa balik macam anak power. Power. Tu bela-bela itu tu tidak sungguh sama. Dia tu. Nak ayatnya hati-hatilah. Kadang-kadang syaitan dia ganggu kita dalam keadaan kita pun tak khabar. Rupanya kita kena talbisu iblis tu. Kena tu tidak berakidah lagi tu. Mahabbah sampai itu termasuk furuk akidah. Orang panggil cabang iman. Dia rosak tu dulu. Umbi dia ni biar dulu. Rosak. Ni dah dia dulu.
Cerdik kakak tunggu dia hidup sampai ke 10 Nabi ada dia ada. Pengalaman luar, gak mesyuarat dan hari. Coba aja apa dia boleh angkat tangan. Mesyuarat dan hari, pok itu. Iji kimoji, mesyuarat dan hari ada. Boleh kali untuk hari. Mari 3 orang tu. Apa ni kan dia apa ni SU dia tu. Orang tak sanggup tapi nak ayatnya serius Nabi kata iblis dengan syaitan mesyuarat dan hari. Mana kalau kita tak ambil cana lagi, tak faham lagi, musuh kita siapa mesyuarat dan hari nak rasak kita. Orang Islam tak faham lagi hak tu. Cara berat benar. Sebab tu dia tak kena jaga semua tiba tak kira dah awak hati gapo sampai sama Islam, jangan sampai peringkat balas putus hubung. Jangan. Masa muka tu dia orang lahir ketika mesyuarat pakak kursi dia lagi no. Sebab tu lagi kalau mesyuarat cara kursi Allah. Kalau dia nak akak suara tak agak tu. Dia memang kena begitulah kan. No. Tak apa gitu, biarlah. Tapi kita kena ingat kita ni sama Islam. Kalau waktu kita tak boleh jaga ni, rasa kita. Itu punca masalah tidak kuat apa. Sebab dia tidak ada satu fikrah. So kena ada satu amal, wahdatul fikri pun tak ada. Itu masalahnya. Baik, tak apalah kan. Tak habis lagi hari ni. Lepas ni kita akan bincang. Ni anak-anak sebut ni, kenapa Nabi sampai mereka doa gitu? Kenapa Nabi sampai doa? Supaya janganlah kita dikuasai. Lepas tu Nabi sebut. Kecuali Allah sebut dalam hadis kursi, kecuali umat Islam itu dia sendiri merosakkan sama dia. Itu baru boleh jadi kerosakan besar. Kalau dia sendiri terlibat. Sama Islam. Merosakkan Islam yang lain. Kalau hak ni besar lagi daripada orang kafir merosakkan dia. Besar lagi sebenarnya. Baik. Dan Al-Burqani itu sebenarnya bukan boleh tulis Burqani. Meriwayatkan dalam sahihnya dan beliau menambahkan. Pak tadi setakat tu je. Dalam riwayat dalam sahih Al-Burqani dia ada tambahan atas hadis tadi. Dia ada tambah. Wa innama akhafu ala ummati al-a'immatul mudillin. Wa idza waqa'a 'alaihimus sayf lam yurfa ila yaumil qiyamah wa la taqumus sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq mansur la yadurruhum. Sesungguhnya yang aku bimbangkan berlaku terhadap umatku, kata Nabi, adalah para pemimpin mereka tu yang menyesatkan mereka. Pemimpin tu yang memasukkan ajaran sesat dalam masyarakat sebab dia pemimpin. Cuba kita baca sejarah dia. Ambil satu contoh zaman Imam Ahmad lah. Tu zaman Imam Syafi'i juga anak tu dia kata Imam Ahmad. Masa tu siapa dia yang memerintah dia? Mu'tazilah. Pemerintah pada waktu adalah pemerintah yang sudah pemikiran Mu'tazilah. Dia tekan umat Islam supaya sependapat dengan dia. Kenapa dia? Quran ni baru, tidak qadim. Dia tekan Imam Ahmad sampai dia pukul, tercabut seluar Imam Ahmad. Mati Imam Ahmad. Mati dia kata Imam Ahmad. Apa sebab Imam Ahmad kata dok Quran ni adalah kalam Allah, dia qadim, bukan hadis. Waktu dia Imam Syafi'i pula dia nak pukul. Ya nanti tidak perlu cerita semua lah sebab kita pun maklum ya. Akhir sekali tidak dipukul kerana Imam Syafi'i ni dia guna hela. Dia pegang Quran, dia kata hadha hadithun, ini baru. Maksud dia lengah, dia bukan Quran. Dia tipu aja, tak cerita lahan. Betul tak? Dia tipu, akhir tak kenal dia. Orang tanya, mana tu Syekh kata Quran? Ada aku ayat ni. Tanya baru Quran. Itulah. Jadi kalau pemimpin itu yang menyesatkan umat, dia paksa dan dia buat program menyebabkan umat ni jadi tergelincir daripada fahaman agama yang betul, ini juga satu bala yang amat besar. Bala yang amat besar. Akan berlaku gitulah. Aku bimbang nak ni. Nabi kata aku bimbang. Dan apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku, maka dia akan tetap berterusan sampai hari kiamat. Ada seumur kecil besar pun bala sama Islam sampai kiamat. Ini antara mehnah ataupun orang panggil ujian, fenomena yang berlaku. Kiamat tidaklah akan terjadi sebelum ada suatu kaum dari umatku dia jadi pengikut pada musyrikin dan beberapa kelompok dari umatku menyembah berhala. Mana umat Islam ni bersekongkol dengan penyembah berhala, bersekongkol dengan musyrikin, nak lawan umat Islam.
balas sama Islam. Ada sekelompok umat Islam tu jadi taat pada memberi wala, kalau bahasa itu dia panggil memberi wala pada orang kafir. Kita bersama orang kafir tak apa, tapi jangan sapak memberi wala. Wala ni mudah kalau kecik Kelatannya terlengkuk masuk pada lekupnya cahaya. Oh tu bahasa Kelatan. Cahaya pun nak kata semua dia cahaya adik-adik dia se-Islam, dia cahaya pada kafir. Tak boleh gitu. Kita bersama orang tidak Islam pun, tapi kena berhati-hati. Jangan siapa perangkap kita lanyap orang Islam bersama. Kita kena tahu agenda orang kafir ke boleh. Kena tahu secara umumnya gitu ya. Dan sesungguhnya akan ada di antara umatku 30 pendusta. Oh ni hadis fitnah akhir zaman ni. Kita dah baca ni. Akan ada di kalangan umat aku ni 30 orang pendusta. Dia semuanya mengaku jadi nabi. Bukan sikit-sikit dusta, mengaku jadi nabi. Padahal aku nabi terakhirnya. Tak ada nabi selepas aku. Tidak ada lagi nabi sesudahku. Sungguh demikian akan tetap ada dari umatku segolongan yang tegas membela kebenaran. Kukuk mana pun ada semua bela, sanggup mati, sanggup dicumuh, sanggup dicerca kerana nak bela hadis-hadis sahih. Ada semua tu. Besarnya pahala kan. Mana ustaz-ustaz yang sanggup dicerca kerana nak bela hadis supaya orang tidak sebar hadis palsu. Luar ni hadis palsu juga tanpa segasilu. Sebut hadis, tak sembah dulu hadis. Pelik-pelik lah. Mana umat Islam ni hilang dia punya sistem penyebaran maklumat yang Nabi sebut tu. Kan Nabi kata, kafa bil mar'i kadiban an yukadziba bi kulli ma sama. Tu asal dia. Seseorang yang sebar maklumat tanpa buat pengesahan, boleh dah nak kata dusta walaupun dia tidak niat nak sebar. Dia style gini dia buat. Ya atas kita, ya atas maklumat ada kata minta pencerahan. Gua mati. Dah tidak curah lagi. Yang ini sebar. Ya curah dulu. Sepatutnya kita kata PM lah, dia masuk ada grup, lepas tu dia buat bawah tu minta pencerahan. Sedangkan dia sedang sebar maklumat tu. Enggak tegak di atas kebenaran, mempertahankan sunnah, mempertahankan agama yang sah. Pak ni boleh pahala sana. Jadi sekurang-kurangnya orang jadi takut juga nak sebar. Apa ada sama. Kadang-kadang tak ada kerja, dia anak-anak murid lebih dari guru. Apa? Ni kebaikan zaman kita sebab apa? Dia tahu kaedah. Teknikal tu dia erti. Dari segi teknikal. Walaupun dia tak erti pun dia tahu. Masuk tubuh dia kata masuk kepala hadis ni, tubik lalu. Tengoklah. Ada lalu setiap hari tekan saja nak takrih hadis, tubik lalu gini. Oh, siap dengan terjemahan ada setengah-setengah aplikasi tu. Oh bagus kata-kata. Oh ya Allah aku besar semua kepala. Sehingga umat Islam berhamil. Ada seorang anak anak. Anak pernah tanya dia, "Syekh, cuba cek. Kau tahu dia cek?" Kata cek pun. Aduh lah aku ustaz. Sebab tu dia bila ada tanya dia kata ustaz, pada hadis pun. Dia tanya kita mana? Dia tanya. Dia tanya nak rujuk kitab mana? Tak, dia tanya pada hadis. Mula-mula Nabi sebut dari hadis. Dia tanya tu bila. Tu nak ayat sama kita dalam ni. Hak tu yang ada sedih tu sepatutnya ustaz mengajar dia kena reti tu teknik-teknik tu. Di segi teknik tu. Ada nak mengajar contoh ni. Misalnya kalau masalahnya ada orang tu dia kata semua ada kitab semuanya sahih berlaku. Ni ustaz longgar ni. Kalau lagu ni lah hati-hati lah. Dia kata semua yang ada dalam kitab semuanya betul, tidak ada yang tidak betul, melainkan betul belaka. Kalau lagu ni dia punya tahap orang panggil intelektual, dia punya kita kata IQ pengkuliah, lebih otak anak murid. Tak ada mikir nak ni hadis ni ada pada semak dulu. Ada sebut ikhlas kan, sebut tu Guana je. Tok Guana masa Nabi pernah cuti berhari-hari, sebab apa dia tak jumpa cari satu penyelesaian. Tak dia bayar tu tak sedap. Cuti dia cari tak jumpa. Orang dia nak sampai masa ngaji tak jumpa. Cuti kata ada so tak nak sesat. Ni kita bayar bila orang tegur malu. Ada dua orang pelajar daripada Jordan. Dia jumpa mana? Dia pun cerita lah. Dia kata dia pergi rumah seorang ustaz. Ni ustaz ni sahur dalam kuliah lah. Dia pergi tu siap dia bawa nota lah. Ni ustaz. Dalam kuliah ustaz sebuah hadis ni maudhu' merujuk ke ustaz kena betul hadis. Dia pergi nasihat secara beradab. Pergi rumah bukan masuk dalam mesah tidak. Dia pergi jumpa. Apa ustaz tu kata? Dia kata hantar ngaji lah dulu, tak nak goreng ngaji dulu dia habis. Begitu je. Sehingga dia kata dia hilang langsung respect pada ustaz.
Dia sebut nama ke ustaz tu cuma mana kasih sebut. Tanya bani mana tak ayat. Budak ni dua orang ni. Dia ayat dalam kitab ni ustaz sebut ni. Apa yang kita kata maudhu? Dia ayat semua. Ustaz saya mak sendiri lah. Ustaz tu tak ada semut lah kata ngaji dulu cara nak tegur. Ngaji dah lah tu. Kau tidak tahu nak tegur. Pak lemahnya bukan lemah. Pak lemahnya duk ngaji ngajar dia tak reti-reti ni. Apa boleh sampai tu Allah gerak-gerak lah hadis waktu bira. Tak saya sekali kat dulu nasabah kat dok. Siapa kanan semaya sehari semaya hari pertama bulan Rejab seperti beribadat 1000 tahun, bukan 1000 hari, 1000 kali, 1000 tahun. Sehari puasa. Sedangkan ulama kata kalau mana-mana amalan itu fadilah dia melebihi malam qadar, kena saya muadid. Nak lebih pada Lailatul Qadar, nak lebih dia kena saya muadid. Kalau saya tak apa. Ini 1000 tahun. Sehari ya. Puasa. Lebih pada bulan Ramadan nak bulan. Sedangkan Nabi kata bulan Ramadan paling lebih. Tak mikir rasa ustaz tu. Sepatutnya dia kena fikir, okey hadis ni ada masalah. Maknanya bagi anak lah minta mahal semua. Sebab tu pokok kita duk ngaji Maulana banyak bagi kaedah. Usul. Dengan usul tu sebenarnya sebab tu mengajar aku wajib baca bagi anak. Ada ke tak buku Maulana buat 99 usul tu? Kau tak beli buku tu? Ni pihak buku tu sejilid setebal. Bukan kata tu tak ni ya. Nah, berapa harga? Siapa ya? Anak saya ada 10. 110. 110. Waktu tu sebenarnya dia usul tu sebenarnya untuk orang yang usul tu. Sebut tentang kopi ke? Tak ada. Itu pengusul. Mana-mana hadis yang menyebutkan satu amalan yang kecil saja itu berpahala luar biasa besar. Cek tu. Kalau orang ngajar dia kata bang nama tu. Ni dah wasuk habis tak bang pun satu. Dahsyat dia. Sepatut buku tu kalau nak ngajar kena baca tu. Bukan dia asal bahasa Arab. Tok guru buat siap dengan syarah, mari contoh pula. Siap dah ke jadi guru dah kita. Jadi nama aku dah. Tapi hak tak siap tu pun ada siap. Dah sebenarnya hak dia nota dia tu mitok lah. Pasal itu kita dah ada. Senasib kita tu ada sebenarnya. Nah. Dia punya orang lengkap 99 tu. Nota dia. Mitok kan dia. Cuba tengok. Misalnya apa 65 kan 66. Usul dia punya sebut tentang kelebihan bulan. Ada situ kaedah. Mana kita tidak mengaji khusus bahasa Arab dengan mengaji usul, kita guna khusus. Sebut umum tu saya. Ada tu. Tu pun kena tengok pula. Benda-benda begitu orang panggil usul. Kalau waktu pun kita tak faham, maka bila kita baca kitab tak ada kian. Besok kalau dia kata orang tak erti usul ni tak ada kian. Kian ni nilai, nak menilai maklumat. Jadi kalau kita ada usul, kita menilai. Dia timbul. Hadis ni pelik ni. Timbul apa timbul pelik tu sebab ada usul tu. Ni tak ada pelik langsung. Pakai jalan lah aku ada dalam kitab. Baru. Sebabnya kita ni banyak jenis kita ni. Baca Duratul Nasihat, baca boleh nyakit. Baca kitab-kitab. Orang suruh baca Bukhari tak sih. Suruh baca kitab-kitab yang ulama telah tasih dengan siap takhrihan tak sih baca tu. Itu masalah dia. Jadi itu satu bentuk kesesatan. Kemudian dia sebut lagi sini. Anda sebut tu walaupun tidak menyentuh akidah secara tetapi ni enggak. Sebab tu Nabi sebut ni orang panggil masuk ke dalam tunjang dia tu. Kita boleh tahu bahawa iman itu akar dia tu, akar iman itu sehat bila kita tengok dahan dia tu subur dengan ada daun banyak cabai-cabai, daun hijau, kita boleh nampak. Maknanya hak duduk dalam tu orang panggil akar tunjang iman itu hak duduk dalam hati tu lah. Sehat molek tu. Semaya tak tengok baru kecek pun jaga. Mana kita tengok betul ikut sunnah maknanya dalam tu kemana tu. Kita boleh tahu daripada zahir. Zahir itulah yang panggil dahil dan sebagainya. Baik. Jadi dalam konteks ni syaitan ni bila dia nak merosak pokok tu kadang-kadang dia serai dahil. Dia serai puasa kita. Dia serai pemikiran kita. Sangka buruk, sangka tak ada sangka baik pada orang. Dia serai mulut kita. Kecek uduk. Ngopak tak tinggal. Dia serai satu dulu. Bila dah daun ni rosak, situlah akan menjejahkan
batang dia, menjegah ke umbi dia, menjejah. Sebab tu Nabi kata alamat munafik ada 3. Alamat munafik itu kalau kita tengok Nabi kata alamat munafik itu adalah dahan-dahan dia. Tetapi dia boleh jadi rosak ke bawah. Sebab apa? Sebab itulah alamat kepada kehebatan iman. Baik, seterusnya. Jadi Nabi kata, kok mana pun walaupun berlaku banyak perkara yang negatif pada umat aku, siapa dalam bentuk skala besar, nak kita kata sesak, siapa ada semua berhala seperti zaman jahiliah, tetapi kok mana pun tetap ada dari umatku segolongan yang tegas membela kebenaran dan mereka mendapat pertolongan daripada Allah. Ini disebut sebagai ghuraba tu. Nabi sebut ghuraba tu ada. Kadang-kadang dia jadi asing dalam umat Islam tu sendiri, anggap dia sebagai asing. Sebab apa? Sebab umat Islam ni sudah lari daripada sunnah. Bila dia ikut sunnah, orang tangan pelik. Ghuraba ni buat ganjil. Pelik dia tu. Apa buat gitu? Padahal kalau tu buat hak sunnahnya. Apa jadi gitu? Sebab orang panggil dia mainstream tu tidak lagu tu. Arus perdana tu tidak lagu tu. Bila dia buat perlu hujan. Perlu. Nak terang boleh terang. Nak terang dah. Masa ngekor saja dah sebut ni dah ngekor. So pihak anak tu anak kapal itu kita bubuh dari sapu, so kita email lah dengan nilai berat mahal ke perak tu. Oh dia suruh akak budak tu nak buat selawat ke bangun. So dah kita ada contoh ni. Anak pun duduk terti. Orang nak kerah. So anak pun gaya dia. Maksud memang enggak tak dijanji dengan dia. Dia pun tak ada bang dulu. Anak tak tahu lah anak tak boleh, tapi anak perlu kat dia. Anak buat terti. Jadi dia harap tu tak ada satu pusingnya. Sebab gini anak itu anak biarlah anak sebut dia, anak kata anak suruh duduk. Bila tak ada bila musim separuh anak suruh duduk. Anak pun bercakap lah sikit. Anak kata kalau kita nak boleh pahala, biar kita ikut 100% Nabi buat. Biar cukup sekotok. Anak kata cukup. Duduk semua. Jadi duduk semua tu dia kata lagu mana dia kata tak ada ni, tak ada Nabi. Kalau nak buat bila lepas saya balik. Anak sebut gitu. Orang kata tak puas kita makan dulu. Oh, tak boleh. Tak makan. Ya. Bila kita buat, kita ada nak ayat kesal. Memang ada orang marah lah. Tapi bila anda pergi kuliah lepas tu baru ni kuliah subuh ni. Ramai mari jumpa anak menjual kata Allah Ustaz. Sebenarnya kita tahu dah cuma tak ada orang jadi pala nak buat. Jadi malu lah orang bangun belakang. Itulah kita ada bincang ni. Umat Islam ni lemah sangat. Kalau kita tahu dah betul benar lagu ni Nabi buat. Lepas tu nak suruh orang panggil ahli sunnah wal jamaah. Tapi tak sanggup nak buat. Kalau setahun ni ada tak malu kan nak depan Nabi. Benda kecil tu cokok besar. Kalau kecil gitu pun malu dah. Tak sempat. Dia mana buat lagi. Lepas tu dia nak pada cerita banyak cerita nak. Tapi kalau nak oleh habis cerita gitu. Nak dengar? Bak tu ni bunga ni. Oh nakal nanti. Biarlah sebut sikit dia dengar tu. Ni cerita nanti ni ada buat jaga kau kan. Anak pun tak tengok diri. Allah jaga anak ni. Klik rumah ada duduk asrama. Klik rumah. Awal kamu tu dia bala. Balanya tidak jatuh. Kian nak bala. Mana cerita? Oh kamu tu bi. Dia bala mu. Kau tengok tu. Saya kain. Dia tunggu pun kau jatuh. Dia mau jatuh tu dia payah pakai luar. Tak boleh nak tungguin. Hak nak sokoi. Bila anak pergi maya masjid tu, dia masjid tu, oh lepas tu mari tengok cerita live secara live. Oh kamu teh. Sebelum ni tengok ada dramanya. Wah ni tu kata Allah dia kata. Yalah ada rezeki bukan anak kata ni. Dia kata rezeki aku hari tu. Nak ayatnya orang kita ni hati-hati. Enggak orang tak ajar buat gitu kita ke sunnah dah. Dengan sebab kita ikut sunnah Nabi, kita belajar tanpa kita kata. Kita tak kata apa orang tu buat, kita tak kata. Kita jaga mulut kita, cuma kita buat sunnah. Ada orang tu ngomong gitu. Orang kalau marah dia tidak kata benci kita sebab kita tak kata, cuma kalau dia tanya apa gitu, kata kita mengaji gini. Hak ustaz buat tanda dan kita tanya kita tak tahu. Lepas tu dia nak kata ikut ni, tapi kita kekal istiqamah di atas sunnah. InsyaAllah ada perubahan. Ni nak ada perubahan ke mana? Sebab kita ni tidak membawa ja'al haq. Kita tidak bawa kebenaran. Nak suruh zahaqal batil macam mana? Nak suruh kebatilan itu hilang macam mana? Kita tak sanggup nak tunjuk sunnah. Tunjuk dalam masyarakat. Kalau sunnah lah mana Nabi buat. Sebab itulah ulama kita kata, biarlah anak baca dan nak sebut hadis ni. Hadis ni malah Nabi biasa baca dah. Nabi kata nadarallahu mra'an
idza sami'a maqalati fahaddathahu bima sami'a. Nabi kata seseorang yang bila dia dengar hadis aku, dia tahu, maka dia amal, maka dia sampai ke hadis aku dengan betul. Orang lagu ni Allah beri pada dia muka dia berseri-seri dunia dan akhirat. Ulama kata ahli akhirat sangat nyata berseri-seri nadarah, sehingga digambarkan nadarah tu ketika berada di pada mahsyar dia gelap gulita tu, orang kenapa macam ada kunang-kunang, muka dia macam kunang-kunang tu keluar cahaya. Siapa begitu? Ni pokok yang jaga sunnah, pokok itu saja. Dia ada lagi bentuk penyebaran hadis, tapi bukan dengan secara lisan, iaitu secara menampilkan sunnah di khalayak. Kita amal sunnah, kita di masjid, kita tahu Nabi buat lagu mana, kita amal, kita tunjuk pada biar orang tengok gelap pun. Kita amal, kita tahu, kita buat. Itu salah satu penyebar sunnah melalui lisanul hal, melalui perbuatan. Kita semua boleh buat. Mungkin kita nak mengajar, sekolah nak mengajar, gini mengajar, kita wasa tak berani. Amal kita mengaji. Bukhari siapa hadir apa? Mengaji malam. Orang kata kita tak cawak nombor ni. Padahal dia tidur masa mengaji. Kita nak cawak hadir, tak cawak nombor. Dia kata. Atau salah ya, dia tak betul tu kan. Siapa dia ingat nombor apa hadir? Bukan juga tu. Masa aku esok tak ada orang tanya hadis dia, tanya nombor. Dia kata tu saja. Mak kita ni tawaduk, tak sen ayat, takut orang kata menunjuk uluk. Tak saya. Tapi nak ayat ni hendak kita tu ngaji, yang mana ngaji tu bila kita nak amal? Bila nak amal? Nak amal dalam rumah kita. Semua ahli rumah kita semua dah kata. Halu masalah halu masalah ni. So amal ni kalau pakai amal sunnah lah. Kalau boleh setahun dua orang jadi sepuh kita bersama mana lepas tu. Sebenarnya ni dah takut. Padahal tu guru kita mengajar bukan main yang tegahnya pak tu. Al-haq wa zahaqal batil. Terjemahan dia mudahnya bila datang kebenaran, al-haq kebenaran, wa zahaqal batil. Yang batil akan hilang, bergolek menghilang. Data tu lagu mana? Kebenaran data tu lagu mana? Sunnah Nabi datang dalam masyarakat mana? Dia datang melalui orang, melalui penganutnya. Maknanya hadis itu ayatnya bila kamu berusaha menampilkan sunnah dalam masyarakat, kebatilan tidak ada tempat dalam masyarakat. Apa kebatilan boleh ada tempat dalam masyarakat? Sebab majoriti umat Islam tidak mengamalkan sunnah. Dan dia tidak sanggup berhadapan dengan masyarakat yang mencemuh dia kadang. Dia tak sanggup. Bermula daripada pihak tertinggi sampai kepada masyarakat awam. Adanya kelompok-kelompok kecil saja. Tak jadi gitu. Biar agak perlu sekali ke sunnah ni. Biar agak perlu sekali bahasa baju sekali. Kita nak buat. Kita tak kata tahu kan. Anak memang kita. Anak malah nak cerita lah. Kalau ada program besar, jangan dah kita jangan buat gini. Tiba-tiba buat depan. Anak tu pun daripada majlis. Tu mana besar. Anak malah sebut lah sebab menteri hadir. Menteri mari, dia bangun selawat. Anak lari tu. Anak layak. Biar kita pun kata pakar biar. Esok dia mari jumpa ustaz. Anak kata amal sunnah lebih besar lagi. Sebab pun hormat mimpi buat ajar salah lagi tu. Mimpi ni masuk dia bangun belakang. Anak duduk mengajar pengkuliah. Kita duduk tu okey je malu. Anak pun tak tu. Kita tak datang, cuma kita tak terlibat seboleh-boleh. Patah adalah upacara lain yang anak tengok memang sangat bercanggah dengan agama dalam betul itu. Padahal kita buat dah. Kalau untuk panggil saya jamaah ni, jangan berada. Kalau nak buat, lepas saya klik dulu. Dia setuju. Jangan dah tu. Yalah seboleh-boleh. Ada kadang-kadang tu kita kena nilai juga setengah-setengah kau tu kecil saja. Tak perlulah kita tegas sangat. Tapi setengah-setengah kau perlu juga. Tapi benda-benda kecil ni pun kadang-kadang guna istilah benda kecil, benda besar ni sebenarnya untuk peleseh lah sebenarnya. Bukan apa pun. Bukan kata nak ikut sunnah pun nak lepas diri je kadang-kadang guna istilah gitu. Patut kecil lalu besar. Sepatutnya kecil ni hilang gitu ya kan. Itu masalah dia agak. Selagi anak sebut biar agak faham. Gapo dia Nabi kata itulah idar mar'a minkum munkar hadis tu dia dah. Akhir sekali tu. Tak boleh dengan ubah, dengan kuasa, dengan tangan, dengan lidah, tak mampu. Benci dalam hati. Dia maksud benci dalam hati. Benci dalam hati dia pun boleh merubah dia. Apa maksud benci dalam hati? Benci dalam hati, di mana kalau kita tengok dalam syarah,
Benci dalam hati mana kita tidak memberi sokongan dalam apa bentuk sokongan terhadap perkara maksiat, perkara bid'ah. Itu makna benci dalam hati. Jadi maknanya kalau benci dalam hati ni betul-betul diamalkan oleh masyarakat Islam, ajaran salah tidak akan dapat sambutan. Ni bila ajaran salah mari ni sampai penuh masjid. Terimak istihad dari mikrofon. Ketika dia sedang istihad, terimak sore lagi telefon anak. Anak sebut gitu lah mereka. Kalau dia dengar boleh tahu lah dia tu telefon anak. Masa tu anak on the way balik daripada Kelantan, daripada balik ke Kelantan. Dia kata, Ustaz, anak sedang berada di masjid sekian-sekian. Ni problem dihadiri oleh Habib Salah. Dia kata, Habib nak balik dan dia kata, dalam masjid, mana dia sedang jalan? Dia kata, tu imam istihad dalam mikrofon, siapa-siapa dia nak dapat 10 kali keluar. Oh tak apa, tak boleh salah, tak apa. Tengok muka Habib dia boleh sampai Nabi dia. Tu imam ni. Tu imam. Anak malas sebut tu imam kamu. Tu imam kamu, tu imam nama kamu. Tu imam kamu tu buat kalah tu. Dah, anak tak sebut. Tak benar ayatnya ada. Bila perkara ni berlaku dekat dengan kita ni, kita sedih. Masyarakat kita ni setara tu ya sebenarnya. Nak ada benda sesak tak ada tak apa, ada sesak lain. Cuba fikir, kita mengaji dengan Maulana Bukhari, ada ke ajaran Islam kita? Habib Salah dengan Habib boleh sifat Nabi ada? Nak boleh kata begitu, tu sepatutnya ada hadis canggih dah dia. Bukan hadis tak, tu kena sahih hadis. Lepas tu sebut pula tentang Habib hidup dalam Islam ni. Bapa tu imam? Tu imam tua ni, muda lah. Itu mau orang tu imam tua dia nanti. Terkenal. Pergi bagi motivasi sekolah-sekolah. No ayat bumi ada. Keadaan kita, biar kita sedar keadaan kita ni. Lepas tiba-tiba kita bertakut-takut lagi nak amalkan hadis. Pergi masjid pun tak amal lagi sunnah. Lepas tu nak mana nak amal sunnah? Masjid pun takut nak amal sunnah lagi. Lepas tu mana kita mandi je ya? Gitulah juga. Jadi anda sebut tu supaya biar orang panggil biar ada faedah kita mari dari pasti mengaji. Sebab Maulana ni dia memang tumpu sepenuh masa untuk baca, untuk mengajar. Biar ada, nah, biar kita buat tak salah kata. Jangan kesian. Jangan kata orang tu bina tak salah kata. Atau wira lain. Kita dakwah dari sudut menampil ke sunnah dalam masyarakat. Cukup. Padahal kita nak orang kita malah kawin mengaji gini, kawin belajar dah. Cukup. Manusia kena mikir, boleh mikir terus tak dia. Kadang-kadang perlu setengah orang baca hadis tapi kalau kata mau pun apa hidup dia dah. Siap nak alamat kuih. Kadang-kadang setengah manusia dia berubah lagi. Ada juga jenis kita. Dia. Cuma kita tak salah. Gitu ya. Baik, jadi orang yang tegak di atas kebenaran di tengah-tengah masyarakat yang tidak amal sunnah ni, yang menyeleweng ni, mereka tidak tergugat, tidak goyah pun keteguhan pengamalan sunnah mereka oleh orang-orang yang menghina mereka sampai mereka mati menghadap Allah SWT. Kita nak kita kejadian kau dia. Kau kita nak jadi penonton saja. Kita fikir sendiri lah. Sebab tu bagaimana biarlah kita terlibat walaupun tidak menjadi pemain utama pun sekurang-kurangnya kita ni membantu dengan cara kita amal sunnah. Kadang ada orang yang mempunyai kekuatan lebih lagi, dia bercakap, dia berdiskusi, dia buat wacana, dia buat tegur, ada debat. Itu perkara. Kita ni kita boleh buat ni ke dia? Amal kita ni. Sunnah ni luar, kehidupan itulah sunnah. Begitulah je. InsyaAllah kalau kita sebab gini kita kena ingat di awal kita ni bincang dah. Anda tak ingat muka surat apa? Kita bincang dah dulu. Tak silap tajuk mula-mula. Proses yang paling efektif untuk menjaga akidah adalah mengamalkan sunnah. Sebab iman ni dia bukan iman ni, seorang yang beriman ni kalau dia tidak amal apa yang dia iman, dia tidak amal sunnah Nabi, beriman saja sama. Banyak hadis bukan hadis. Misalnya seorang itu beriman saja. Sebab tu bila Abu Hurairah bawa selipar Nabi kan, kita dalam riwayat Muslim kita baca ni, Nabi beri selipar sebagai tanda. Mu ni selipar ni sebagai orang panggil cok moho lah. Hak mu nak ayat hadis ni daripada aku. Mana buktinya selipar mu tak dada. Jadi Abu Hurairah ni dia tak dada, dia tidak tak tapal oleh bayi tak dada. Jadi Abu Hurairah ni, dia pergi bila dia bawa selipar ni, jumpanya kebetulan jumpa Sayyidina Nak gerah dia. Jumpa Sayyidina Saya mau tanya selipar apa tu? Dia kata selipar Nabi. Dia bukan. Apa selipar Nabi mu pegang peluk gitu.
Orang mula aku jumpa Nabi ayat aku, kalau aku jumpa orang mula, dia suruh aku kata gini. Dia kata, dia sebutnya man tashhada gitu lah. Man tashhada, sesiapa yang bertasyahud la ilaha illallah mustaiqinan fi, ataupun dari riwayat man qala la ilaha illallah mustaiqinan fil qalbi dakhala al-jannah. Sesiapa yang kata dengan yakin la ilaha illallah, confirm syurga. Nabi suruh aku ayat gitu. Bila aku jumpa dengan siapa-siapa, aku jumpa dengan mulut, aku ayat gitu. Buktinya ni lepas dekat aku. Aku tak berjaya. Saya nak kata, betul kan Nabi suruh gitu? Betul. Saya nak apa tepuk. Saya nak apa kuat terhadap dia. Kena sih, rubah tunjah punggung. Nas jemaah pelatih tunjah punggung sebab jatuh atas punggung kharartu li isti. Mana aku jatuh tu jatuh punggung dulu. Orang pelatih panggil tunjah punggung kan. Gak Abu Hurairah dia tidak sangat saya dia saya nak maksa dia juga ngalir mak. Abu Hurairah junior dia saya nak mana tak sahabat lain kalau dia buat mana pun sahabat tak malu. Orang sahabat lain anggap dia sebagai ayah. Sebab Nabi tak ada dia tempat rujuk. Sebab saya nak mana. Payahlah kalau nak cerita saya nak kena baca sejarah dia beritahu lah walaupun dia nampak kasar pun. Orang saya semua. Sebab kalau duduk dengan dia boleh sunnah Nabi. Saya nak mana. Tu duduk saya nak mana. Sebab tu dia buat gitu pun tak apa. Dia bukan. Gih dia tu, mujad. Masa tu dia naik kereta. Dia ikut pun Abu Hurairah. Abu Hurairah jumpa Nabi. Nabi tanya, "Apa kau nak buat je?" Dia kata saya wayak sebab Rasulullah. Dia bahaya saya kan. Oh, tu jangan ngomong saya. Nabi panggil saya orang. Pak Pong buat gitu. Ni anak tu cuma muda Kelantan. Pak Pong buat gitu. Saya nak kata, betul ke Rasulullah suruh Abu Hurairah bila jumpa siapa-siapa wayak gitu betul ke? Siapa dia kata la ilaha illallah mustaiqinan fi qalbi dakhala jannah. Betul? Aku suruh gitu. Gini Rasulullah saya nak pergi pandang ni. Tak usah wayak lagi lah tu. Tangguh dulu. Sebab saya bimbang takut orang awam ni kalau dia tak faham keseluruhan agama ni, dia faham hadis ni saja. Siapa dia mengucap 2 kalimah syahadat dekat dia yakin confirm surga. Takut jadi itikad. Itikad jadi over confident, jadi tak sih, tak ada minat dah beramal lain. Maknanya saya nak kata tangguh dulu, wayak selepas ni. Bila orang ni faham molek. Sebab kalau tak faham gitu, boleh masuk surga pun. Kita beramal kuat sepuluh Nabi. Tak tahu hadis ni boleh masuk surga. Tapi kalau wayak silat-silat hari bulan, orang yang tahu-tahu ni ngaji tak tinggi mana bobo jumpa Nabi pun tahu sekali ni. Boleh jadi kita ni muncak lagu dah. Yakin. Yakin lah kau. Dia. Takut jadi gitu. Hak duduk Madinah ni tak apa nak hari duduk maya belakang Nabi. Tengok semua hadis-hadis tu. Apa Nabi kata? Jalan itu. Fakhanihim. Tak apalah. Biar dulu mereka beramal dengan mana ada. Wayak semula. Sebab tu Abu Darda bila nak mati bawa dia wayak hadis. Apa ni? Okey, Abu Darda apa ni? Qatadah. Nah. Okey tanah apa tadi? Abu Ubaidah. Nah, Abu Ubaidah lah. Betul, Abu Ubaidah. Abu Ubaidah tanya dia Sunabi ni. Sunabi tanya dia. Dekat dia nak mati. Abu Ubaidah rasanya lah. Dekat nak mati tu, kalau tak silap anak Abu, dekat nak mati baru dia wayak pada Sunabi. Sunabi pergi ziarah dia ni. Hak lain aku ayat belakang dah. Hak ni tak ayat. Aku nak ayat ni. Asal ni? Gapo dia? Maksud anak sikap takut. Bukan. Masalah orang sebab tak kata masalah kita. Rakyat dengan lidah tu, hak tu peringkat lain. Kalau umat Islam ni, hak tahu dah suruh Nabi nak amal pun takut. Tak ada dalam kelebihan kita sebenarnya. Tak ada. Nak amal pun takut. Gapo dia lagi ada. Hak tu takut. Dah nak kecek. Nak kecek tu satu hal. Bukan semua orang boleh nak dalil. Walaupun faham. Nak rakyat tu. Nama orang sana tak ada jawab. Tak sah nak pergi ke lain lah tu. Lama lagi ustaz-ustaz lah boleh kecek. Kita ni amal tu tak apa. Misalnya ada satu masjid separuh. Kira-kira amal betul sebab Nabi buat. Sebab Nabi semaya ni 5 kali sehari. 5 kali sehari. Nabi jadi timah semua. Maknanya sunnah kita semaya dan apa yang dilakukan lepas semayanya jelas tu sebenarnya dalam hadis. Apa tak nak buat? Buat. Gitu jadi okey, sekarang ni kita masuk pada syarah ni. Walaupun anda sebut saat itu sudah merapi, cuma tak apa kita baca sini. Okey, cuba kita tengok syarah hari ni.
Jadi kena ingatlah ana sebut saat ni, kalau kita nak memperkukuhkan akidah tauhid kita seperti kita duk ngaji ni, kita kena maksimalkan pengamalan sunnah. Hak kita tahu jangan tinggal, amat sebelum cubalah hadirat supaya kita dapat kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok muka surat sebelah tu syarah hadis ni. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung, mencakup pelbagai perkara penting dan berita-berita yang benar. Pada hadis ini Nabi SAW menceritakan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan bumi untuknya, sehingga beliau melihat kekuasaan umatnya dari hujung timur sampai hujung barat. Walaupun zaman Nabi itu Islam tak keluar daripada Jaziratul Arab, tak keluar lagi. Masa Nabi sebut hadis ini, ketika Nabi hidup, Islam tak tersebar lagi melepasi Jaziratul Arab, tak lagi. Selepas Nabi wafat baru Islam tersebar meluas. Siapa dia khijat itu? Sahabat. Tapi Nabi sebutnya atas dasar mukjizat. Umat aku, Nabi saya ada sebut dia. Kalau tak amal sunnah dia tak itu. Nabi tak mengaku umat. Bila sebut umat aku, mana umat aku, mana umat aku ni yang menjalankan apa ni kata vision aku lah. Dia menyambung sunnahku, tu masuk umat aku. Orang tak buat aku tak mengaku umat, bukan umat aku. Nah, dia orang tak mengaji Bukhari tapi tidak umat Nabi. Oleh pebok itu lah. Ngaji bukannya kira lah tu. Sampai tu ujung tim mari habis tu. Dia tak tahu. Tengok cuti. Wajib lah ya. Tapi tidak umat Nabi apa? Dia tak amal sunnah. Lepas tu kalau tengok orang buat bid'ah pun tak ada langsung apa bentuk sekali pun tak ada langsung ikhtiar untuk supaya benda kita menguasai dunia timur dan barat. Ternyata khabar yang disebut oleh Nabi itu terbukti kebenarannya. Sesungguhnya kekuatan umat ini telah mencapai jarak yang begitu jauh daripada bumi Madinah, tersebar dakwah sampai ke hujung timur dan hujung barat. Siapa bawa? Sahabat. Dan disambung oleh al-ulama warasatul anbiya itu. Beliau SAW juga menceritakan bahawasanya dirinya diberi 2 harta simpanan oleh Allah. Maka terjadilah sebagaimana yang diceritakan. Ada sebutkan warna merah dan warna putih kan? Nah, yaitu maka terjadilah sebagaimana diceritakan bahawa umat beliau terhasil menguasai kerajaan Rom dan Parsi, yang mana pada kedua kerajaan situ tersimpan khazanah harta dunia dalam bentuk emas dan perak dan permata sangat banyak. Kerana negara ni dia maju sebab dia menguasai ekonomi pada waktu itu. Kalau dia jajah orang, hasil masuk negara tu dia akan bawa balik ke, dia akan ambil dalam simpanan kerajaan dia. Kaya ni zaman ni Rom apa? Kalau kita tengok kekayaan dia, maknanya istana tu bertatakan emas. Kaya. Maknanya bila Nabi berjaya takluk membebaskan 2 negara ni daripada syirik dan tauhid, akhir sekali dunia juga dapat ke dia ghanimah tu. Ya, kalau boleh ghanimah kaya banyak di ghanimah ni bila boleh kuasai negara kaya ni. Nabi SAW juga mengetahui bahawa dirinya meminta kepada Allah. Nabi Nuh dan sebagainya. Sebab tu kalau berlaku tsunami, orang takut 2004 dah. 2004 tsunami buat. Dan 2004 dah. Berubah dunia. Kawasan ASEAN. Mana tanya Pak Yasafa ni, dia salah satu pemimpin di Aceh. Mana tanya dia Pak Yasafa. Dia sebut lagi kata Pak Mahdi tu lebih tua. Pak Mahdi ni separuh peti dia kena air ketika ombak nak dia tengok tinggi pada bangunan, dia lari selamat dia sebab dia panjat bangunan dia kata. Bangunan tu buat tak ada tangga, dia panggak peti kan. Lepas tu ada tanya dia, Pak Mahdi boleh turun tak? Tak boleh turun. Sebab dia tubuh dia gemuk. Dia berhari macam mana dia boleh panjat naik sampai ke atas. Tapi tak boleh turun. Petang tu bila air surut waktu asar tu, dia tak boleh nak turun. Enggak tak ada tangga. Tapi macam mana dia berhari? Macam mana dia boleh panjat tu? Tu orang panggil ada ke punya momentum lah, dia kata momentum gitu. Mana kita tengok air besar jadi dia tak sudah dia boleh panjat naik. Power naik tu. Tu bahasa Kelantan. Payah nak sebut Kelantan tak heran. Nah, power naik cepat. Dan dia tengok dengan mata kepala dia sendiri bagaimana masyarakat sekitar tu hanyut. Dia gini dia sebut pada saya. Kenapa bangunan tu jadi runtuh, bangunan tidak kukuh. Kalau bangunan kukuh pun ni pakai apa frame-frame jadi hancur sebab apa? Sebab air tu dia berpusing. Dalam tu dia tengok dengan mata kepala dia, Pak Mahdi. Dia ni tokoh kaunselor lah, dia bagi kaunseling dan dia jaga pada tu dia jaga 10 orang. Wanita-wanita yang sudah trauma peringkat berat, dia sebut pada saya lah.
Sehingga perempuan itu ada kematian semua keluarga tinggal dia. Kalau buka baik bunyi air dia akan berkempit. Trauma sampai tahap itu. Jadi dia terpaksa jaga perempuan ni 10 hari jaga untuk bantu dari segi memulihkan emosi itu. Nak yang berat. Hak tu pun tidak semua lagi tu kena. Kalau tempat kita pun kena pun kawasan-kawasan tertentu ya. Kita kata di Indonesia bukan semua, di Aceh tu paling teruk. Walaupun jumlah kematian besar lah. Tapi tidaklah menyeluruh seperti umat Nabi Nuh dulu. Walaupun kita kata besar dah tu 2004. Nah, baik. Dan tidak dikuasakan, tidak diberikan bala kepada umat Islam, musuhnya yang terdiri daripada orang-orang kafir. Bila sama Islam hukum mana? Tidaklah dia akan aniaya orang Islam itu seperti mana orang tidak Islam kafir hari ini. Baik. Allah telah mengabulkan, Allah telah memperkenankan permintaan Nabi SAW yang pertama. Dan Allah juga mengabulkan permintaan yang kedua. Selama mana umat ini menjauhi perselisihan dan perpecahan serta menjauhi permusuhan di antara mereka. Apabila permusuhan sama Islam telah berlaku, maka Allah akan berikan kepada kuasa kepada musuh Islam untuk menguasai mereka. Maknanya adalah dari segi sunnatullah, hukum sebab musabab yang disebut dalam hadis ini, umat Islam akan dikuasai oleh orang kafir kalau dia balas sama sendiri. Sebab bila kita bertelingkah timbul perasaan benci membenci sesama Islam dalam skala yang besar, umat Islam akan jadi lemah. Kerana tu sebenarnya orang kafir menguasai dia. Kerana kelemahan dia sebenarnya. Daripada sini adalah kita kena ubah sikap kita. Biarlah berbeza parti politik pun, tapi jangan melampau. Jangan taksub dengan parti. Awak nak sokong parti mana? Dah awak yakin dia betul. Tak apa. Tapi janganlah sampai mereka hilang nilai agama. Tak boleh. Kita nak paksa orang jangan ikut parti tu. Tak boleh. Awak parti kita, saya tak berparti. Nampak misalnya. Dia tak akan berlaku. Tak beretika dalam dunia Malaysia sekarang. Lepas tu dalam hadis, bila manusia masuk dalam syurga, Allah cabut perasaan, punca bala tu Allah cabut. Kenapa dia? Hasad dengki tak ada. Tu punca bala ni. Punca bala, sangka buruk, tak ada belaka. Jadi bila tak ada punca bala, punca pertengkaran, tak ada pertengkaran. Jadi selagi ada hasad dengki, selagi ada rasa tak senang hati dengan kebolehan orang lain, selagi ada perasaan tak suka bila orang lain dapat nikmat, selagi ada prejudis, pakai mak bala. Nak buat waktu boleh lah untuk diri kita, orang lain setengah tu tak boleh buat. Kita diri buat baik. Kalau buat apa ada juga sikit-sikit lagi. Nak ayatnya bala tu tak boleh nak ada. Cumanya Nabi didik kita bermusuh bala, jangan putus hubungan. Jadi maknanya bertengkar dengan putus hubungan tak boleh berbeza. Dalam kitab tu ada nak sebut. Jadi dalam kitab tu dia panggil As-Sailul Murajjah. Najilid kitab ni dia syarah. Nama dia tengok menulis dia beberapa orang juga. Tak silapnya Abdullah Muhammad menulis dia. Abdullah dia sebut situ. Dia kata maksud putus hubungan ini, kita nak bertengkar, nak bertegang urat lahir, nak bersisih pendapat, nak masai muka, tak apa. Nak apa nak muka kita jadi nikmat tu lagi mana. Dan kalau orang yang dia benci tu sama Islam, kita bercakap dalam konteks sama Islam. Bila dia tengok orang yang dia benci tu, hak tak sependapat dengan dia tu, ditimpa musibah pada macam segar dia, puas hati nyau gitu, puas hati dia. Tu maksud putus hubungan. Jangan bisa apa situ. Kena hukum oleh hati kita. Kalau siapa tak aku tidak punah kita. Punah tu. Sebab tu saya nanti kata. Saya nanti kata pada penyokong-penyokong dia. Sebab penyokong dia lama pokok kawan. Pokok bunuh saya nak semen. Dia kata manis tabadda faqad halaka. Siapa dia anggap pemikiran dia saja betul, orang yang salah belakang. Musnah betul itu. Kata saya nanti. Jadi kena ingat boleh tak kita nak balas itu jangan. Sebab tu Nabi kata nak balas tak apalah, tapi jangan lebih 3 hari. Jangan lebih 3 hari. Hak siapa dia mula-mula wisala assalamualaikum tu dia lah dapat kelebihan besar. Dan kalau orang itu tak jawab salam dia malu nak kekal dalam keadaan berkonfrontasi juga, dia tangguhlah. Siapa Nabi kata tak masuk surga itu. Siapa Nabi kata gitu lah hadis. Maknanya kita nak balas nak tegar orang berasa kita berasa nak marah pada orang kita tak belakangi dengan dia sebut tu boleh. Tapi jangan siapa pekat putus. Sekat 3 hari sudah lah. 3 hari tu tempoh bertenang, tempoh berfikir cukup dah tu. Tu sebenarnya, itulah dia sebenarnya sifat orang beriman yang sebenar. Kena kekal ke sifat tu. Jangan berhilang sifat tu. Sebab kalau hilang sifat, maka kita ni hakikat kita tidak beriman yang sebenar. Orang Melayu kita faham apa? Islam bakar.
Bunyi je nama Islam. Bunyi nama berimeh. Bangga, pergi tanah dia tu. Baik, cuba tengok lagi di sini. Jadi maknanya punca, salah satu punca Nabi sebut ni, kita dikuasai oleh kafir kerana kita balik sama Islam. Tidak ada wahdatul fikri dan wahdatul amal, itu tidak ada. Seterusnya, anak habis ke sini sikit. Nabi SAW juga menceritakan, Nabi juga menyatakan kebimbangan beliau ke atas umatnya dari bahaya pemimpin, dan dia menyesatkan orang. Dia ada pengikut dia. Ini lebih berat. Sekadar dia sesat tu berat dah. Dia ni mengajar pula supaya orang jadi sesat. Duk sebuah hadis palsu sama dalam kuliah. Rosak habis pengikut dia. Ni berat lagi. Nabi bimbang. Nabi kata bahaya tu, aku bimbang umat aku, takut ada pemimpin ataupun ulama yang sesat dan dia mempengaruhi orang lain supaya jadi sesat seperti dia. Kerana manusia akan ikut mereka sebab mereka pemimpin, sebab mereka ulama. Tak kira ustaz kecek lawak no. Tak kira ulama ni kecek bohong. Rasulullah SAW juga menceritakan bahawa jika terjadi fitnah dan peperangan dalam umat ini, maka perkara itu akan terus ada, walaupun kecil besar tak kira akan terus ada sampailah berlaku kiamat. Ada semua pertemuan ini. Apa yang diceritakan oleh Nabi ini benar-benar terjadi. Bahawa sejak terjadinya pembunuhan terhadap Sayyidina Uthman ibn Affan, pertumpahan darah berlaku sampai kali ini. Sebab itulah hadirat kena ingat dalam mana-mana kitab, kalau kita tengok sejarah terbunuh Sayyidina Uthman dicatat sebagai permulaan berlaku pertumpahan darah sesama Islam. Satu. Yang kedua, bermula daripada terbunuh Sayyidina Uthman, ulama juga memperingatkan kita bahawa inilah kesan mula-mula bila golongan munafik akidah berjaya meresap masuk dalam masyarakat Islam. Sebab yang bunuh Sayyidina Uthman ini adalah orang-orang yang dakwah Islam. Gerakan Abdullah bin Sabah ini adalah pokok munafik akidah. Yang ketiga, ulama memperingatkan kita bahawa dalam sebuah kerajaan Islam, kalau dia gagal kawan sehingga orang-orang yang hebat yang menguasai, orang panggil jawatan-jawatan penting dalam negara terdiri pada musuh-musuh yang munafik, maka tunggu saat hancur kerajaan. Hadirat nak tahu cerita, kena baca sejarah kejahatan Baghdad. Bagaimana Baghdad boleh jadi? Siapa yang buka pintu kepada tentera Maun? Siapa? Menteri Pertahanan dia. Tu bukan Syiah. Syiah lah tu. Nama dia? Nama dia orang tak ingat nama. Kalau baca jumpa nama tu. Dia buka. Dia yang buka pintu tu. Ni sejarah terbunuh Sayyidina Uthman ni memang sejarah yang besar. Kita kena tahu. Bacalah sejarah Baghdad tu, boleh tahu dah. Pusat ilmu pada waktu itu. Kitab-kitab dibuat jambatan. Dia sebut di Sungai Furat itu. Baik, tak apalah. Rasulullah SAW juga menceritakan bahawa sebahagian umatnya akan bergabung dengan orang musyrikin dalam agama dan tempat tinggal, serta akan ada kelompok umat Nabi yang berpindah kepada syirik sehingga jadi semua berhala seperti zaman jahiliah. Maknanya kena beringatlah, kena beringat. Ya, takut kena anak kita. Allah ada anak sebut, dia ada sebut. Dia satu keluarga. Orang Kelantan kita, anda tak sebutlah kapal mananya. Sebab jauh juga daripada Kota Baru ni, setengah jam, 45 minit dia sebutkan. Keluarga dia ni keluarga sunnah lah. Keluarga sunnah, baik. Tiba-tiba anak dia paling cerdik, best student masa di SI di sekolah ni, di sekolah apa ni, orang aja apa ni, kompleks sekolah dia Smith. Sekolah Smith. Tak percaya pada Quran lepas habis universiti. Dia tak percaya pada Quran. Dia tak percaya pada Quran. Dia setahu saya ni anak yang masuk universiti saya tu. Lain hijau, ada hijau laka, cuma cerdik, best student. Allah uji dia gitu. Siapa dia menyesatkan dia, modal dia. Modal dia duduk di Shahlan. Rangkaian dia ada di bawah 12. Tak percaya pada Quran. 2 kali waktu tu dengan anak. Sekarang ni kita minta kau dia bawa pada majlis agama. Tak tahulah macam mana majlis agama urus dia ni. Tetapi sangat dahsyat. Bukan mak dia tu, dia tanya saya lagu mana Ustaz Din, kalau anak saya meninggal dunia dalam keadaan faham begini. Ayat lagu mana? Supaya kita maklum ke lah. Tu. Setengah orang tu, Tuhan uji sekadar anak dia tak cerdik kan. Tapi tidak, Tuhan ni cerdik tapi jadi lagu tu. Nanya tu.
Maknanya waktu kufur tu. Tak percaya, bukan tak percaya pada sehuruf Quran. Satu Quran dia tak percaya. Pakai pihak dia. Pakai pihak. Dia ada perniagaan dia sendiri. Bini dia pakai tudung ada. Cuma anak dia tak pernah tutup aurat. Anak dia tak pernah tutup aurat. Malah nak cerita lah, buat lagi pada tu. Begitulah. Bagaimana anak dia menduduh kat aurat. Tak ada beza dengan orang putih, dengan orang kafir. Bini dia boleh. Sampai guru dia pun di sekolah pun sebut, nak buat macam mana, nak sesat. Tu nak ayah dia. Maknanya boleh berlaku. Tu kita kata dalam, dia ada kumpulan dia tu. Bukan sangat. InsyaAllah ada dekat. Dia ada, di mestinya ada pula orang-orang nak menyesatkan pelajar tu. Ada pelajar perempuan telefon pada saya. Tak tahu dia ambil telefon mana. Dia pun ceritalah bagaimana ada seorang perempuan yang berkelabur mencari pelajar-pelajar untuk usrah. Untuk usrah. Dia jumpa di pasangannya. Hebatlah makcik dia penampilan. Dia panggil dia buat baik. Mula-mula buat baik pada pelajar perempuan. Akhir sekali dia kata dia ada buat pusat pengajian di rumah dia. Ustaz ni daripada Indonesia. Dia minta budak pergi lah. Pergi tu kita tengok dulu bila nampak boleh pergi, baru bai'ah. Baru bai'ah. Anak kata nama ke dia Ustaz? Dia kata tak tahu tanya ke tak ayat, kata tak sah. Tak ayat. Dia kata kalau nak tak sagi. Nabi ni sebab gini minta maaf sebut. Ini pengalaman tutup guru kita lah. Kadang-kadang ada salah dia ada melibatkan juga sihir. Kita pergi nak tahu. Pergi kena. Banyak kita jumpa orang dalam dia. Mina ya sudah. Lepas tu jadi ikut dia lah. Bukan tak berlaku dalam hadis sebut. Boleh berlaku. Tak sagi. Jangan terlibat. Kecuali kita ni ada kekuatan. Kita dah ada gitu, anak pada tahun ni. Pertama kalau Syiah beragak, dia tak boleh berpisah dengan saya ni Syiah. Sedaging darah. Naknya supaya hadirat fikir anak kita, cucu kita dia mesti kena doa sama. Doa sama pada Allah Taala. Biar Allah jaga ada cucu kita tu. Sebab dia ada orang lain pula nak menyesatkan dia. Ada pensyarah kata, profesor dia tak main cuma dia ada payment dia sendiri. Kat anak kita setahu mana, anak tanya, biar kita nak koreksi keluarga kita. Cuba cek anak kita, cucu kita ni mesti sejauh mana kekuatan pemahaman akidah. Cuba fikir. Pernah ke dia main ngaji Bukhari? Pernah ke dia ngaji sebab kita ngaji? Tiba-tiba sesak anak. Cucu, terbingga. Kena ada sama, minta sama. Moga kita nak buat lebih itu, mungkin tak ada. Tu kan. Rasulullah menceritakan bahawa akan muncul orang-orang yang mengaku sebagai Nabi. Yang peliknya umat Islam boleh ikut. Di Indonesia sampai ditemu nama Nabi Indonesia. Tengok dalam internet ada lagi Usahman Nabi. Anak siap 150 kilo ikut dengan saya dia. Tengok dia. Manfaat cerita tengok dia tu. Nabi Indonesia. Dia kata mukjizat dia Quran juga. Dah dia punya pengacara tu tanya, setiap Nabi ada mukjizat. Ada kitab suci. Mana kitab suci awak? Dia kata Quran tu. Kejut dia punya host dia kata macam mana tidak Quran tu mukjizat untuk Nabi dia. Nabi tu dia hurah secara zahir. Saya ni tugas saya menghurahkan secara batin. Rupanya pokok batiniah. Mengaku jadi Nabi. Tak ada disekat sana. Ya, di Indonesia ni Pancasila asalkan dibayar cukai jadi warga negara yang baik. Tak apa mengaku jadi Nabi. Tuhan tidak tempat kita ada mengaku jadi Nabi. Tapi letak jawapan. Sebab dia sakit, dia kena stroke. Itulah satu-satu Nabi letak jawapan. Dia puas balik. Baik. Dan diceritakan bahawa setiap orang yang mengaku sebagai Nabi adalah pendusta. Nabi kata sampai 30 orang. Tak tahulah ulama kata 30 orang apa masuk kalau kira-kira lebih dari 30 orang nak jadi Nabi. Maksudnya ramai. Ulama kata maksudnya ramai. Sampai 30 orang maksudnya ramai. Bukan dia panggil bukan tahdidul adad, tapi untuk lil iktsar. Sebut 30 ni nak ayat ramai, bukan nak ayat terbatas dengan jumlah itu. Baik. Sekelompok umat Islam dari umatku yang tetap tegak berada di atas kebenaran meskipun terjadi pelbagai fitnah dan bencana. Sesungguhnya kelompok ini meskipun jumlah dia tidak ramai sedikit, tetapi mereka ini teguh, tidak ada orang yang boleh membahayakan akidah mereka. Dan mereka ni, mana orang yang bermusuh dengan mereka tidak boleh mengalahkan semangat jati diri beragama mereka. Itu ada.
Begitulah dia. Jadi faedah itu kita bincang semula. Cuma poin yang saya nak setekan pada hari ini untuk semoga kita dalam kehidupan kita, bermula jadi kalau mana tak buat lagi, cubalah sedaya upaya kita amal ke sunnah tu, sama ada di rumah kita, di mana-mana, di masjid ke, hak jelas nampak. Kita jangan takut. Jangan sekali-kali kita cerca orang lain hak tidak buat sunnah. Kita kata mu ni bidah gini-gini. Semua orang tu kacau bidah Allah. Tu ayat kita pun ikut sunnah gini kami. Berkebau dah. Nah. Tanah ayat kita tu, tak kata tu. Tak boleh lah. Jadi kena jaga. Mudah-mudahan bila kita berusaha untuk mengamalkan sunnah tu, insya-Allah akan ada bahagian kebaikan kita di hari akhirat, insya-Allah. Okey.